letakkan di dalam grup WhatsApp tu. Minta maaf banyak sebab seminggu dalam tempoh 3-4 hari ni 2-3 hari ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan keluarga. Jadi hari ni cikgu baru dapat berkesempatan untuk sharekan nota, dan nota ini sebaik-baiknya kamu download, dan kemudian kamu boleh guna dua cara. Sama ada kamu boleh print out, dan satu lagi cara kamu boleh buka buka di another screen, sama ada buka di tab ataupun buka di PC ataupun di laptop. Itu cara dia. Baik. Kita lihat bab 7. Seperti mana yang kita lihat, bab 7 ialah usaha ke arah kemerdekaan, di mana kalau kita lihat di sini terbahagi kepada beberapa bahagian. Bab ini terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama tentang latar belakang idea negara merdeka. Maknanya kita akan lihat daripada mana idea dan usaha-usaha untuk kemerdekaan itu. Siapa punya idea ni? Itu kita nak check. Siapa punya idea nak merdeka ni? Itu satu. Kemudian yang kedua, usaha untuk menyatu padukan kaum dengan bermula dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Itu CLC, nanti kita akan bincangkan. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat tentang sistem ahli, iaitu sistem pentadbiran untuk persediaan untuk melatih pemimpin negara kita mentadbir negara. Kemudian yang keempat, kita akan lihat sistem pendidikan, dan seterusnya kita akan lihat penubuhan parti politik. Penubuhan parti-parti politik. Jadi ini adalah antara usaha-usaha yang dilakukan ke arah kemerdekaan. So ada 5 latar belakang idea, jawatan kuasa hubungan antara kaum, sistem ahli, pendidikan kebangsaan, dan juga parti politik. So ada 5. So kita lihat satu persatu dulu pada hari ini. Kalau ada sebarang soalan, boleh terus bertanya. Jangan risau. Baik. Baik, kita mulakan hari ini dengan latar belakang idea negara merdeka. So kalau kita lihat, selepas Perang Dunia Kedua, kita tahu bahawa selepas Perang Dunia Kedua, rakyat kita ada kesedaran politik. Dan ini mencetuskan aspirasi untuk apa? Mereka nak menuntut kemerdekaan. Dan pelbagai golongan telah menggerakkan idea negara merdeka dan ingin membina negara berdaulat, dan usaha ini dilakukan bagi memenuhi gesaan British. Maknanya British telah menggesa. Menggesa ni maknanya menawarkan atau mensyorkan atau menggalakkan. Itu gesaan. So, British menggalakkan supaya perpaduan rakyat berbilang kaum ini perlu diwujudkan dulu sebagai prasyarat untuk merdeka. Baik, bagi tahu cikgu, apa maksud pra? Apa maksud pra? Ya, maksudnya adalah maksudnya adalah sebelum sebelum untuk merdeka. Maknanya prasyarat maknanya adalah syarat-syarat sebelum merdeka. Nak merdeka kena ada syarat-syarat tertentu. Dan syarat yang British letakkan ialah perlunya rakyat berbilang kaum di negara kita ni bersatu padu. Jadi, macam mana nak satu padukannya? Iaitu melalui 4 cara, iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum, 1. Kemudian sistem ahli, 2. Kemudian kena ada sistem pendidikan kebangsaan, 3. Dan satu lagi, adanya kerjasama politik, so 4. So soalan nombor 3, ayat nombor 3 ni pun sebenarnya dah bagi tahu. Ada 4 cara bagaimana untuk dapat kemerdekaan, iaitu perlunya ada jawatan kuasa hubungan antara kaum, sistem ahli, pendidikan kebangsaan, dan juga adanya kerjasama politik. Dan kita lihat perkembangan politik antarabangsa dan serantau ini mempengaruhi politik negara kita lah. Dan seterusnya menimbulkan kesedaran politik. Kita lihat persatuan dan pertubuhan-pertubuhan yang diwujudkan. Antaranya, yang pertama iaitu KMM, Kesatuan Melayu Muda. Dan Kesatuan Melayu Muda adalah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Ingat nama ni sebab selalu keluar juga, Ibrahim Haji Yaakob. Dan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan tanah air
melalui konsep Melayu Raya. Baik, Melayu Raya. Okey, apa maksud Melayu Raya ataupun apa maksud raya sebenarnya? Apa maksud raya? Besar. Apa hari raya yang? Okey. Okey, raya bermaksud besar. Bermakna kalau Melayu Raya, maknanya Melayu yang besar. Maksudnya nak digabungkan jalan raya jalan yang besar. Jalan raya jalan yang besar. Hari raya hari yang besar. Boleh faham? Balai raya balai yang besar. Betul. Kalau gemuk, kalau orang yang gemuk kan. Ya, kita tak panggil orang raya. Kita panggil, kau ni raya lah. Baru betul. Ya. Okey. Ya, kan. So kalau kawan-kawan kamu yang ada bukan gemuk kalau kawan-kawan kamu yang ada yang oversize, so jangan panggil dia gemuk. Kan? Panggil dia betul lah. So bukan body shaming. Kan seronok kalau orang-orang yang berbadan besar, kalau orang kata, aku nampak kau ni raya lah. Kan? Kan dia rasa, seronoknya. Kan? Shut up. Okey. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, baik. Jangan body shaming lah. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Ini konsep Melayu Raya, di mana konsep Melayu Raya bermaksud Ibrahim Haji Yaakob sebenarnya dia nak menyatukan seluruh dunia Melayu, iaitu Tanah Melayu, kemudian Sabah Sarawak, Indonesia bergabung menjadi satu negara. Dipanggil Melayu Raya. Okey, itu idea dia. Dan ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu, berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan, bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama, iaitu Melayu. Namun, selepas KMM diharamkan oleh British, maka idea Melayu Raya ini terus diperjuangkan oleh KRIS, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, dan juga Parti Kebangsaan Melayu Malaya, iaitu PKMM. So, itu KMM pertama. Yang kedua, persatuan atau pertubuhan yang kedua iaitu PKMM lah. So PKMM ni sebenarnya adalah kita kata kesinambungan ataupun sambungan daripada KMM tadi. Dan PKMM ni dia telah dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan juga Ahmad Bustamam. Dan parti ini bertujuan untuk apa tahu? Tanam semangat kebangsaan dan kerjasama dengan kaum lain untuk membentuk perpaduan. Dan juga PKMM memperjuangkan kemerdekaan melalui apa? Dia juga nak konsep Melayu Raya. So melalui slogan Merdeka, PKMM berhasrat untuk mendaulatkan hak rakyat dalam ekonomi, politik, agama, sosial dan kebudayaan. So ada dua pertubuhan yang kamu kena ingat, KMM dan PKMM, yang mana ianya hampir sama. Cuma pemimpin yang berbeza. KMM Ibrahim Haji Yaakob, PKMM adalah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Tetapi menggunakan yang sama, iaitu konsep yang sama, konsep Melayu Raya. Okey Nishan, it's okay. Kita pun baru mula Nishan. Baik, seterusnya. Angkatan Pemuda Insaf ataupun API. Ini dipimpin oleh Ahmad Bustamam yang memperjuangkan idea negara merdeka. Dan API menekankan pemerintahan, demokrasi dan dasar ekonomi yang mana keutamaan kepada rakyat dan keadilan sosial. Tidak. Semasa pertubuhan-pertubuhan ini wujud, kalau kita lihat pada tahun 1938, 1945, 1945 pada waktu ini, kita tahu bahawa waktu ini zaman pemerintahan Jepun. 1938 pada waktu zaman pemerintahan British. Tetapi selepas sahaja berakhirnya Perang Dunia yang Kedua dan berlakunya Malay Union, parti-parti ini telah diharamkan kerana dia parti yang menentang
menentang British, iaitu ini dipanggil parti-parti atau pertubuhan gerakan radikal yang kita pernah belajar pada bab sebelum ini. Dan British mengharamkannya berserta sekali dengan komunis, PKM. Betul kan? Kita ada belajar sebelum ini. Okay. So pentadbiran ni bukan British tetapi dia bergerak sendiri. Tetapi semasa pentadbiran British mereka diharamkan. Okay. Baik. Angkatan Pemuda Insaf kalau kita lihat ni. Okay. Yes, British tak suka. Sebab pertubuhan-pertubuhan ini mereka menentang secara radikal, secara agresif. Ya. Dan ini juga termasuklah Parti Komunis Malaya. Itu diharamkan. Yes, sebab itu British hanya memilih UMNO sahaja untuk berurusan. Yes, betul. Betul, sama geng dengan Melayu Radikal. Yes. Okay. Perasan tak, geng Melayu Radikal pun parti-parti ni juga. Geng Melayu Radikal tu parti-parti ini juga sebenarnya. Okay. Mereka menentang British kerana mereka nak menuntut kemerdekaan. Okay. Baik. Risalah Testament Politik API ini diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah. So ingat slogan ni API, Merdeka dengan Darah, menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan dengan jalan perundingan. Namun jika perjuangan jika terpaksa mereka sanggup meneruskan perjuangan melalui kekerasan. Jika terpaksalah. Jika terpaksa. Dan imej radikal inilah yang menyebabkan API diharamkan oleh British pada tahun 1947. See? Kan? So ini semua diharamkan oleh parti-parti dan pertubuhan yang diharamkan oleh British. Dan disambung lagi, satu parti lagi iaitu PKMS, iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah memulakan gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ini PKMS ni memang dia ditubuhkan untuk apa tahu? Untuk menghalang kita ingat menghalang Charles Vyner Brooke. Kan Charles Vyner Brooke kan nak bagi Sarawak kepada British selepas kekalahan Jepun. Jadi nak bagi Sarawak kepada British. Jadi penduduk-penduduk Sarawak tidak setuju. Jadi mereka menubuhkan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Sebab apa? Sebab Sarawak perlu menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Dan pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri sebagaimana yang terkandung dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Siapa ingat tentang benda-benda ni? Ingat tak tentang Perlembagaan 1941 ataupun ingat tak lagi tak tentang peristiwa Sarawak yang telah ingin diserahkan kepada kepada British. Dan kalau tak silap cikgu, yang ini adalah kamu belajar semasa tingkatan 3 itu tahun lepas. Ada tak? Siapa ingat? Ada ingat tak? Betul. Betul. Tahun lepas. Form 4 pun ada. Form 3 tahun lepas pun ada. Tentang tentang penyerahan Sarawak ni. Perlembagaan 1941 sebenarnya Raja Brooke, iaitu kita tahu kan, ingat sejarah Sarawak, sebenarnya Sarawak diperintah oleh 3 orang Brooke, iaitu James Brooke, kemudian Charles Brooke, kemudian Charles Vyner Brooke. Daripada tahun 1841 hingga 1941. 100 tahun. So, pada tahun 1941 tu, Raja Brooke telah buat satu perlembagaan di mana dia kata apa? Dia nak berikan balik Sarawak tu kepada penduduk tempatan. Pada 1941 nak bagi dah. Jadi penduduk-penduduk tempatan dah suka dah. Kata kita akan merdeka lah ni. Kita akan dapat mentadbir negara kita sendiri ni, negeri Sarawak kita sendiri ni. Sudah seronok dah. Tetapi malangnya 1941 jugalah Jepun telah datang dan menduduki Sarawak, take over Sarawak.
Okey, dan telah menghalau semua pegawai-pegawai British daripada Sarawak. Jadi yes, betul. Betul. Sebab itu kalau kita lihat selepas sahaja Jepun kalah pada 1945, so Raja Brooke datang balik, okey, dia nak memerintah Sarawak, tapi bila tengok Sarawak dah hancur lebur dengan dengan banyak bangunan dah rosak, kemudian kemudahan-kemudahan jalan raya dan juga jambatan pun dah rosak semua. So Charles Vandenbroek kata dia tak ada duit untuk okey, tak ada duit untuk ingat. Saya tak ada duit untuk ingat. Kan kau Mikael, kau ni kan suka menyibuk kan. Aku nak cakap ni. Okey, kan. Uh, jadi it's okay, it's okay. Tak nampak sangat cikgu kau ni dah tua. Okey, baik. Jadi apa yang berlaku adalah apabila lihat banyak kemusnahan berlaku, maka apa yang berlaku adalah Charles Vandenbroek tak ada duit. So Charles Vandenbroek kata apa? Lebih baik aku berikan kepada British. Jadi ini menyebabkan penduduk Sarawak bangun menentang penyerahan negeri itu kepada British. Itu serba sedikitlah. Tak boleh ulang banyak-banyak, kau baca sendiri bab 3. Tak adalah. Kalau tak tahu tanya Okey, baik. It's okay Mikael It's okay. Cikgu pun tersyasyul. Okey. 1946 kita lihat pergerakan pemuda Melayu. Di mana penyerahan Sarawak kepada British ini mewujudkan pergerakan pemuda Melayu di Sibu yang mana mereka rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak, dan catatan merdeka dalam surat menyurat PPM menunjukkan PPM bertujuan untuk memerdekakan Sarawak. Dan anggota PPM inilah yang telah menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Dan ingat lagi tak? Di sinilah Rukun 13 inilah terdapatnya satu watak, iaitu Rosely Dobbie. So Rosely Dobbie inilah yang telah melakukan pembunuhan, iaitu dengan membunuh Gubernur Sarawak yang kedua, iaitu Sir Duncan Stewart. Yes, betul. Dan akhirnya Rosely Dobbie telah dihukum gantung. Yes, dihukum mati lah. So itu pergerakan pemuda Melayu. Kemudian ada pertubuhan lain, iaitu United Malays National Organisation ataupun UMNO. So United Malays National Organisation dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar. Ingat Datuk Onn Jaafar ni, untuk matlamat dia menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan slogan yang digunakan ialah Hidup Melayu. Kolonial mana perkataan kolonial? Kebencian PPM terhadap kolonial. Kolonial tu maksudnya penjajah. Yes. Kolonial bermaksud penjajah. Maknanya membuktikan kebencian PPM terhadap terhadap penjajah. Ya, betul. So, slogan digunakan ialah Hidup Melayu, dan UMNO berjuang menentang Malay Union untuk menjaga status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Siapa sini yang masih tak tahu apa itu status quo? Sila kata ya dalam grup chat. Siapa yang masih tak tahu lagi apa status quo? The what? Status quo. Tu. So Arif dan juga Mikael tak tahu. Status quo sebenarnya bermaksud, cikgu ambil catatan kat sini lah. Cikgu tulis kat sini. Untuk status quo tu sebenarnya bermaksud, yes, ya Allah, anak siapa lah ni? Anak siapa ni? Anak siapalah yang bijak sangat ni? Yes, status quo ialah kedudukan yang tetap. Seperti kata Umairah tadi. Betul lah tu. Kan? Anak siapa lah ni? Baik.
So status quo ialah kedudukan tetap orang Melayu. Maknanya kedudukan orang Melayu sebagai orang asal di tanah Melayu. So itu status quo. Okay. Jadi UMNO berjuang untuk menjaga kedudukan yang tetap orang Melayu ni supaya kekal orang Melayu menjadi tuan tanah di tanah Melayu dan juga kedaulatan Raja-Raja Melayu dijaga. So pada tahun 1991 slogan UMNO telah diubah kepada Merdeka. Daripada hidup Melayu kepada merdeka. Kerana apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. So itu UMNO. Kemudian Parti Kebangsaan Melayu Labuan PKML. So perjuangan PKMM untuk kemerdekaan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan di Sabah di bawah pimpinan Tengku Nordin dan juga Zakaria Gun. Dan PKML menjalankan dasar, apa yang dia buat iaitu PKML menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British dengan laungan hidup Melayu merdeka. Dan dalam penulisan surat Zakaria Gun kepada ahli PKML, beliau menekankan tentang kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Maknanya di sini kita lihat banyak pertubuhan-pertubuhan yang ditubuhkan untuk menuntut kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan kadang-kadang dituntut untuk Sarawak sahaja. Ada yang menuntut untuk Sabah sahaja. Ada yang menuntut untuk seluruh tanah Melayu sahaja. Tetapi masih dah ada tuntutan untuk kemerdekaan. Kemudian MIC iaitu Malayan Indian Congress yang diasaskan oleh John Tavey bertujuan untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Means that Malayan Indian Congress adalah kita katakan satu parti yang mewakili orang-orang India dan di sini parti ini ingin bekerjasama dengan kaum lain untuk memerdekakan tanah Melayu. So MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Maksudnya kalau dulu orang-orang India memiliki dua kewarganegaraan. Satu kewarganegaraan asal iaitu kewarganegaraan warga negara India dan satu lagi kewarganegaraan Malayan Union. Jadi MIC ini menegaskan bahawa mereka nak bekerjasama dengan kaum lain dan menetapkan bahawa orang-orang India yang ada di sini mereka perlu memilih nak jadi warga negara India sana ke ataupun nak menjadi warga negara tanah Melayu di sini. Kalau nak menjadi warga negara tanah Melayu sini, mereka perlu menerima tanah Melayu ini sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Jadi itu yang disyorkan oleh John Tavey iaitu pengasas kepada Malayan Indian Congress ataupun MIC. Kemudian kita ada Hizbul Muslimin di mana perhimpunan rakyat yang berlaku di Ma'had Al-Ihya Al-Sharif Gunung Semanggul di Perak telah melahirkan majlis agama Islam tertinggi yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Sheikh Fadlullah Suhaimi dan Sheikh Abdullah Fahim. Baik, untuk pengetahuan kamu, kalau tak silap cikgu, Sheikh Abdullah Fahim inilah orang yang telah memberikan tarikh kemerdekaan Malaysia iaitu 31 Ogos 1957. Sheikh Abdullah Fahim, kalau tak silap cikgu. Right. Kemudian perhimpunan MATA ini melahirkan Hizbul Muslimin. Matlamat dia untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Namun British telah menolak asas perjuangan Hizbul Muslimin ini dan telah mengharamkan pertubuhan tersebut pada tahun 1948 seperti mana nasib yang dialami oleh API dan juga PKMM. Kesemua ini diharamkan oleh British. Ya.
Dan kemudian kita ada MCA, Malayan Chinese Association, di mana Tan Cheng Lock yang memimpin MCA ini menegaskan bahawa MCA bertujuan untuk menjadikan tanah Melayu ini berbilang kaum sebagai negara yang berdemokrasi penuh. Maknanya penuh demokrasi, tidak ada lagi penjajahan. Okey. Dan MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina, berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. Okey, so MCA. MCA adalah kita kata sebagai pertubuhan ataupun parti yang mewakili orang-orang Cina di tanah Melayu. Even sampai sekarang lagi, MIC dan MCA masih wujud. Berserta dengan UMNO masih wujud, dan ketiga-tiga inilah yang telah membentuk Barisan Nasional yang ada sekarang. Alright. Baik. Kemudian kita lihat ada Parti Islam Setanah Melayu ataupun PAS. Baik. Ini soalan cepu cemas. Kenapa Parti Islam Setanah Melayu dieja PAS? Kenapa tak eja PIS? Umairah ni tahu aja ni. Parti Islam Setanah Melayu kalau ikut huruf Rumi ni memang bunyi dia PIS. Tapi Parti Islam Setanah Melayu, sebab Islam tu dieja dalam huruf Jawi, so IS tu mewakili alif sin. So dia ambil alif. So bila ambil alif, pa alif sin jadi PAS. Jadi Parti Islam Setanah Melayu. So, idea negara Islam yang ini diteruskan pula melalui penubuhan lagi ni yang. Nak pergi hantar kereta tu. Yang. Aduh sikit. Bye. Drive carefully. Bye. Bye. Wait. Man. Baik. Seterusnya kita lihat. Baik. So, Parti Islam Setanah Melayu. So kita lihat di sini idea negara Islam diteruskan melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS, dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi iaitu yang dipertua PAS menegaskan bahawa PAS bercita-cita. Apa cita-cita dia? Untuk membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal, dan kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. So itu perjuangan PAS. Manakala satu lagi parti yang ditubuhkan adalah Independence of Malayan Party ataupun IMP. Dato' On Jaafar. Kalau kita ingat tadi, Dato' On Jaafar telah mengasaskan parti UMNO, betul? Tetapi oleh kerana apabila Dato' On Jaafar ingin membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu, maka ahli-ahli UMNO menentang idea itu, maka Dato' On Jaafar telah keluar daripada parti UMNO. Telah keluar daripada parti UMNO dan telah menubuhkan parti yang baru iaitu Independence Malayan Party. Dan bertujuan untuk melaksanakan idea tanah Melayu untuk Malayan. So selepas 1949, pemikiran politik Dato' On Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan, kerana kita tahu bahawa Dato' On Jaafar cakap kemerdekaan tidak boleh dicapai tanpa kerjasama kaum-kaum yang lain. So ini adalah kita katakan sebagai senarai parti-parti yang telah wujud. Parti yang telah wujud. Kita tengok balik daripada atas. So kita ingat kita ada KMM. Kemudian kita ada PKMM, kemudian ada API, kemudian ada PKMS untuk Sarawak, kemudian ada PPM Pergerakan Pemuda Melayu iaitu di Sarawak juga, kemudian ada UMNO, ada PKML untuk Labuan, ada MIC, ada Hizbul Muslimin dan juga ada
MCA serta PAS dan juga IMP. Okay, so itu parti-parti yang telah menyeru dan berusaha untuk mencapai kemerdekaan. Okay, so itu latar belakang idea-idea untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Okay, dan seterusnya kita lihat di sini iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum telah ditubuhkan. So, kita tahu bahawa selepas Perang Dunia Kedua 1945, ketegangan hubungan antara kaum semakin meningkat. Dan ini menimbulkan kesedaran kepada pemimpin semua untuk apa? Pemimpin dan juga kerajaan British tentang pentingnya perpaduan. Pentingnya perpaduan di sini ya. So kalau kita lihat, British telah memberikan mesej bahawa kemerdekaan, ini paling penting Kami ingat ni, kemerdekaan hanya akan diberi bila kerjasama antara tiga kaum utama ni iaitu Melayu, Cina dan India dapat diwujudkan. Tak wujud tak wujud kerjasama, jangan haraplah nak merdeka. Jadi di sini oleh sebab itu kita lihat setiap kaum telah berusaha untuk berunding macam mana kita nak bersatu ni, kan? Kami ni dengan mata yang separuh bulat dan sepet. Yang Cina pula kata kami ni mata sepet, kan? Tak berapa nampak. Yang India kata okey kami ni memang jelas segala-galanya. Macam mana kita nak bersatu ni? Dengan mata pun tak sama. Kan? Jadi tu contoh okey. Ya, betul. Sebenarnya semua pertubuhan ini British tak suka. Okey. Termasuk golongan Melayu radikal. Tapi kenapa ada UMNO? Okey, sebab UMNO tidak melaksanakan penentangan secara radikal. UMNO tak menentang secara radikal. UMNO hanya berunding. Okey, dan UMNO hanya minta apa? UMNO hanya minta masa Melayu Union kan. UMNO hanya minta pulangkan baliklah kuasa raja tu supaya mereka dapat memerintah, kan? Kemudian pulangkan kembali hak keistimewaan orang Melayu, kan? Kami tak menuntut kemerdekaan, tak payah merdeka pun tak apa, tapi bagilah kuasa tu raja tu kepada kami. Itu yang UMNO minta. Jadi British begitu tersentuh hati. Dia kata, bagus ni orang Melayu ni, bagusnya UMNO ni, kan? Bersopan santun minta. Jadi di sini menyebabkan British tersentuh hati dan British kata okeylah, kami nak berurusan dengan UMNO saja. Yang lain kami tak nak. Yang lain kami nak merdeka. Tak kira kami nak merdeka. Radikal. Jadi UMNO, sebab itu UMNO dipilih untuk berunding dengan British. Okey. Baik. Korang boleh faham ke ni? Yang lain-lain senyap je ni kan. Puaslah aku cakap ni kan. Kan korang senyap je kan. Yes, UMNO dengan British ada persefahaman. Yes, betul. Okay. Baik, so kalau kita lihat di situ, berikutan itu perundingan antara pemimpin kaum dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Jadi, jawatan kuasa hubungan antar kaum atau juga dipanggil alhamdulillah kenyangnya. Okey. Makan nasi 150 butir je ni. Baik. Maklumlah dah tua kena diet. Baik, jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee. Okey, CLC ditubuhkan pada Januari 1949. Tujuan dia untuk menggabungkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum ni. Maknanya nak gabungkan siapa tahu? Nak gabungkan UMNO, MCA dan MIC. Okey, pemimpin-pemimpinnya digabungkan untuk mewujudkan perpaduan. Dengan bersatu padu, maka akan dapat kemerdekaan. Jadi, mereka tubuhkan jawatan kuasa hubungan antar kaum dan ianya ditubuhkan pada Januari 1949. Dan apakah objektif dia? Objektif dia adalah untuk mengkaji hubungan antara kaum ni dengan lebih mendalam. Kemudian nak menstabilkan politik, ekonomi dan sosial supaya apa tahu? Wujud pengagihan yang lebih adil untuk masyarakat. Maknanya,
ketiga-tiga parti yang mewakili setiap kaum ini, mereka cuba untuk membentuk kestabilan supaya tidak ada unsur-unsur iri hati, di mana takut ada yang rasa dia lebih, kaum ni rasa kurang, kaum tu rasa tersisih. So tak nak macam tu. So kita nak supaya semuanya membentuk perpaduan dan saling faham memahami, dan kita boleh hidup dalam keadaan harmoni. So boleh wujudkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat di negara ini. Dan moto yang digunakan oleh CLC ialah apa? Kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. So itu moto dia. Apa itu moto? Slogan lah. Slogan yang digunakan oleh CLC. So inilah dia antara orang-orang yang terlibat dalam CLC, iaitu ingat nama ni EEC Turai Singgem. Dia ni pengerusi CLC. Jangan tanya cikgu apa itu EEC. Cikgu sendiri pun tak tahu. Tapi mungkin nama dia panjang, so dipendekkan dengan E titik, E titik dan C titik. EEC Turai Singgem. Cikgu terdengar laungan azan, so kita berhenti sekejap 2 minit untuk menghormati azan sekejap ya. Alhamdulillah. So kita baru saja break sekejap untuk menghormati azan. Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Mana-mana yang tak faham? Ada tak? Kalau ada apa-apa boleh bertanya. Silakan kalau ada apa-apa nak tanya. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri sejarah. Right.
Baik, kita baru habis dengan pertubuhan-pertubuhan yang melontarkan idea kemerdekaan tadi ya. Kemudian kita dah mulakan dengan CLC, iaitu Community Liaison Committee, yang diwujudkan untuk mengkaji hubungan antara kaum. Dan ini adalah pengurusi dia, EEC Turaisingam, dan juga penasihatnya adalah Sir Malcolm McDonald. Dan Sir Malcolm McDonald, ya MacD, tiba-tiba lapar Okey, baik. Okey. Jawatan kuasa hubungan antara kaum anggotanya pada peringkat awal CLC hanya dianggotai pada peringkat awal CLC hanya dianggotai oleh kaum Melayu yang diwakili oleh UMNO dan kaum Cina diwakili oleh MCA. Namun pada Ogos 1949 lebih banyak kaum terlibat dalam CLC ini. Jadi berikut ialah anggota CLC iaitu penasihat dia Malcolm McDonald, Governor General British di Asia Tenggara. Kemudian juga kalau kita lihat di sini pengerusinya EEC Turaisingam iaitu wakil daripada orang Ceylon. Siapa tahu Ceylon tu kat mana? Siapa tahu Ceylon tu kat mana? Ceylon tu adalah di mana? Kan? Sri Lanka. Yes, Nishan. Good. Jangan kadang-kadang nak buat Ceylon di hati anda. Jangan. Baik. Pengerusi EEC Turaisingam. Kemudian ada wakil Melayu iaitu daripada UMNO Datuk On Jaafar. Kemudian Datuk Panglima Bukit Gantang. Kemudian Muhammad Saleh Hakim. Kemudian Dr. Mustafa Osman dan juga Zainal Abidin Haji Abbas. Setiausaha Agung UMNO. Maknanya kebanyakan ni adalah orang-orang UMNO. Dan juga Menteri Besar Perak. So kalau ramai yang tanya, cikgu nak kena ingat semua ke nama ni? Mana nak ingat? Mudah saja. Ingat dua nama yang paling popular ni. Iaitu Datuk On Jaafar dan juga Datuk Panglima Bukit Gantang. Itu wakil Melayu. Wakil Cina pula ada Tan Cheng Lock daripada Melaka, Lee Tiang Keng daripada Pulau Pinang, C.C. Tan dan juga Yong Shuk Lin daripada Selangor. So kamu boleh ingat seperti kalau cikgu Tan Cheng Lock dan juga Yong Shuk Lin. Itu yang cikgu senang nak ingat. Kemudian ahli yang lain kita ada Roland Bradel iaitu wakil orang Eropah, L.R. Doraisamy wakil kaum India dan Dr. J.S. Gunting wakil orang Serani. So bermakna ramailah mewakili kaum-kaum tertentu yang menjadi anggota. Dan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini meningkatkan kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin kaum. So mereka perlu berkongsi kepentingan untuk membentuk hala tuju yang sama, iaitu apa matlamat mereka yang sama-sama ini? Iaitu untuk membawa negara ke arah kemerdekaan serta untuk pembinaan negara dan juga bangsa. So, jawatan kuasa hubungan antara kaum sebenarnya adalah bertujuan untuk menyatukan semua kaum bagi memperoleh kemerdekaan. Dan kita lihat di sini peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Isu utama termasuklah politik, kedudukan istimewa orang Melayu ni, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu dan juga pendidikan. Banyak isu. Jom kita lihat isu-isu dia. Yang pertama kita lihat dari segi politik lah. Dari segi politik isu dia persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Maknanya kalau kita dah boleh bina kerajaan sendiri means that kita akan merdeka. Jadi CLC mencadangkan agar pilihan raya secara berperingkat diberikan kepada penduduk tanah Melayu sebagai pengalaman untuk proses peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Sebab kita tahu untuk membentuk kerajaan sendiri kita perlu memilih para pemimpin. Siapa yang nak memimpin? Jadi kita perlu cari pemimpin melalui pilihan raya.
Okey, itu peranan CLC. Kemudian kesan terhadap perpaduan kaum di mana kita lihat kesan dia, pilihan raya telah diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. So pilihan raya dah buat. Akibat daripada cadangan ni akibat daripada cadangan untuk kita buat pilihan raya, maka telah berlaku pilihan raya di peringkat bandaran, negeri dan juga persekutuan. Okey, itu dari segi politik. Kemudian bagaimana pula? Okey, dalam perbincangan ni diorang bincangkan juga, okey, macam mana kedudukan istimewa orang Melayu ni? Jadi orang Melayu menuntut supaya kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu ni diiktiraf. Itu memang kita katakan sebagai memang berlaku hampir di semua negara dan semua seluruh pelosok dunia. Memang orang Melayu di mana tanah dia? Tanah dia ialah di kawasan alam Melayu ini. Jadi kami menuntut untuk menjadi mendapatkan kedudukan istimewa kerana kami penduduk asal. So salah ke? Tidak. Macam contohlah contoh macam kamu tiba-tiba katakan cuti sekolah nanti cousin kamu datang. Ada 3 orang cousin kamu datang. So dia nak duduk kat rumah kamu bercuti selama 2 minggu. Jadi bercuti kat situ kan. So mak bapak kamu dia akan melayan sama rata, betul tak? Antara kamu dengan cousin-cousin kamu. Namun sudah tentulah keistimewaan akan lebih diberikan kepada kamu, betul tak? Sebab kamu adalah anak dia dan memang tinggal di rumah tu. Cousin-cousin kamu kalau tak dapat keistimewaan tu tak boleh nak petikai. Sebab mereka adalah tetamu. Siapa sokong? Itu perumpamaan dia. Betul tak? Itu perumpamaan dia. Yes. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Kalau di negara China sekalipun, dah tentu orang China akan dapat keistimewaan yang lebih. Cuba kita bawa diri kita pergi ke negara China dan kita pun menuntut kita menuntut kewarganegaraan. Oh, saya nak sama, dilayan sama seperti orang Cina di sini. Dia orang cakap apa? Engkau siapa? Kan? Kau tak dapat, kau bukan orang sini. Kita cakap apa? Anak cucu saya semua dah ada kat sini. Anak cucu kamu kat sini pun, kamu bukan orang Cina sini. Kamu bukan orang asal sini. Kami ni orang asal sini. So, kami perlu dapat keistimewaan. So, orang Cina tu cakap macam tu. So, kita nak kata apa? Begitu juga kalau di negara India. Dah tentulah orang India di sana yang akan dapat keistimewaan. Kalau kita yang berdagang dan migrate ke sana, kita tak dapat apa-apa. Kita tetap dilayan seperti bukan warga negara. Memang macam itulah. Okay. Yes. So, sebab itu orang Melayu menuntut kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu ini diiktiraf. Okay. Jadi, peranan CLC iaitu CLC sebenarnya bersetuju agar orang Melayu diberikan kedudukan istimewa itu. Okay. Kerana kita tahu bahawa taat setia mereka yang tidak berbelah bagi dan menganggap negara ini satu-satunya tanah air mereka. Of course lah. Kami ni orang Melayu. Kalau kami keluar daripada tanah Melayu ataupun keluar daripada Malaysia ni, mana lagi negara kami? Kan? Macam cikgu lah kan. Okey, cikgu memang cikgu akui cikgu orang Amerika kan. Cikgu memang orang Amerika, Jawa Amerika. So cikgu tak dapat apa-apa. Cikgu kena balik Amerika nantilah. Kan? Baru dapat keistimewaan di sana. Okey. Nak buat macam mana? Kan? Cikgu Jawa Amerika itulah dia. Baik. Seterusnya. Jadi kita lihat kesan terhadap perpaduan kaum di mana kita lihat CLC telah mengiktiraf dan akui kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini serta kepentingan sah kaum lain juga diiktiraf. Means that CLC telah akui bahawa okeylah, kami mengaku bahawa orang Melayu memang memang mendapat hak keistimewaan sebagai orang asal di sini. Tapi kepentingan kami bukan Melayu ini juga diiktiraf. So masing-masing setuju. Okeylah, kami setuju. Orang Melayu pun kata okeylah, kami pun iktiraf kamu. Okey.
Tapi kamu kena akui kami ni adalah orang asal. Okey. Jadi sama-sama setuju. Okey. Dari segi kedudukan ekonomi pula, kedudukan ekonomi orang Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan, ya, orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu. Dalam perniagaan, dalam bisnes, zaman tu bukan zaman sekarang, zaman dulu tu, okey, orang-orang Melayu banyak terlibat dalam pertanian. Orang-orang yang terlibat dalam perniagaan dan perusahaan adalah orang-orang Cina pada waktu itu. Jadi, orang-orang Cina lebih berpeluang untuk meningkatkan ekonomi mereka. Manakala orang Melayu tetap dengan pertanian dan akan kekal seperti dulu, iaitu tetap dalam kemiskinan. Jadi, CLC mencadangkan untuk apa? Tubuhkan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Jadi, kalau kita lihat di sini kesannya Dato' Onn Jaafar sendiri menuntut untuk penubuhan RIDA, Lembaga Pembangunan Industri Desa. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya Rural Industrial Development Authority. Tu RIDA tu. Okey. Dan Dato' Onn Jaafar menuntut ini kerana apa? Berpendapat bahawa perlunya bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya orang Melayu kata, okey, bincang CLC ni bincang antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu tau. So orang Melayu kata apa? Kami mahu kamu semua iktiraf kami sebagai penduduk asal. Okey. Dia orang kata, okey, kami setuju. Kami setuju. Okey, betul setuju? Setuju. Kalau begitu, okey, korang semua kena bantu kami dalam ekonomi, okey, dan perdagangan sebab kami juga nak nak juga meningkatkan ekonomi kami. Korang kena bantu kami. Okey, dengan dalam bentuk pendidikan dan juga dalam bentuk bantuan ekonomi. So yang bukan Melayu kata apa? Okey. Kemudian bukan Melayu kata apa? Kami nak jadi warga negara tanah Melayu. Boleh ke tak? So orang Melayu kata apa? Oleh kerana korang mengiktiraf kami sebagai orang asal dan korang ingin membantu kami dalam bantuan ekonomi dan pendidikan, kami boleh melonggarkan syarat kewarganegaraan dengan memberikan kamu kewarganegaraan tanah Melayu. So nampak tak di sini? Win-win situation. Ini CLC. Okay, ada win-win situation. Bukan wing-wing Bukan wing. Bukan. Itu wing tu gila. Okay, ni win-win situation. Situasi menang-menang. Okay. Jadi kita lihat di sini inilah dia. Okay, satu lagi iaitu kewarganegaraan bukan Melayu. Di mana pada peringkat awalnya orang Melayu sebenarnya bersikap tegas terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Okey, dan akhirnya kalau kita lihat dalam CLC orang Melayu setuju, okey, kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting untuk memupuk perasaan taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Apa yang penting? Ada nak reply ke? Cepat. Itulah dia. Kan? Apa yang penting? Kerjasama. Yes, Livia kata kerjasama. Yes, betul. Jadi nakkan kerjasama semua kaum. Jadi apa tindakan CLC iaitu longgarkan syarat kewarganegaraan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan bagi melahirkan semangat patriotik iaitu semangat cintakan negara serta rasa bertanggungjawab kepada negara. Maksudnya di sini supaya orang bukan Melayu pun rasa apa tahu? Kami dah dapat kewarganegaraan tanah Melayu. Kami perlu rasa semangat cintakan negara ini dan bertanggungjawab. Okey, tentang negara ini. Jadi tidak dan melupakan negara asal. So itu tujuan CLC membuka dan melonggarkan syarat kewarganegaraan inilah. Dan dari sudut pendidikan,
sistem persekolahan yang berbeza mengikut kaum, penggunaan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. So, apa yang berlaku ini adalah apa kita katakan sebagai sistem sekolah iaitu vernacular, iaitu sekolah berasaskan bahasa ibunda, vernacular. Jadi CLC mencadangkan keseragaman sistem pendidikan. Maknanya biarlah pendidikan itu sama kepada semua sekolah untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Untuk pupuk kesetiaan dan perpaduan. Jadi Jawatankuasa Pendidikan telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum, supaya semua kaum dapat melahirkan rasa kecintaan dan kesetiaan kepada tanah Melayu. Nampak di sini So kalau kita lihat balik, isu yang dibawa oleh CLC iaitu dari sudut politik, iaitu ke arah berkerajaan sendiri. Kemudian kedudukan istimewa orang Melayu, yang mana orang Melayu menuntut keistimewaan sebagai penduduk asal. Yang kedua, ketiga iaitu kedudukan ekonomi orang Melayu yang ingin meningkatkan ekonomi. Dan yang keempat, kewarganegaraan bukan Melayu iaitu iaitu di mana bersetuju untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu, dan pendidikan perlu bersifat kebangsaan di mana dan perlu seragam supaya dapat membentuk kesetiaan dan perpaduan kaum. Alright. Ada soalan nak ditanyakan? Silakan kalau ada persoalan nak tanya. Setakat ini, ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Dan selepas ni kita ada sistem ahli, kemudian juga sistem pendidikan, dan seterusnya kita dan satu lagi kita akan lihat di sini iaitu berkaitan dengan ini parti-parti lah, parti-parti politik. Alright. So bagaimana wujudnya pertubuhan CLC? Umaira ada tanya, bagaimana wujudnya pertubuhan CLC? Pertubuhan CLC ini sebenarnya diwujudkan oleh Sir Malcolm McDonald. Sebenarnya Sir Malcolm McDonald, sebab kalau kita lihat mereka nak mencari bagaimana untuk menggabungkan tiga kaum dan kaum-kaum lain lah, menggabungkan semua kaum untuk membentuk perpaduan. Maknanya CLC ni dia nak apa yang orang Melayu nak sebenarnya, apa yang orang Cina nak sebenarnya, apa yang orang India nak sebenarnya. So bila masing-masing faham tentang apa yang masing-masing nak, barulah boleh bersatu. Dan kalau kita lihat wujudnya pada Ogos apabila kita lihat usaha dua ni iaitu UMNO dan juga MCA sebenarnya. Mula-mula wujudnya pertubuhan wujudnya CLC ni kerana UMNO dan MCA telah bermesyuarat untuk mencari jalan bagaimana untuk bersatu padu. So mereka tubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum untuk buat kajian dan berbincang kehendak kaum masing-masing. So itu menjawab soalan bagaimana wujudnya tu. Cikgu ada ajar mana-mana sekolah ke? Yes, sebenarnya cikgu mengajar di Sekolah Sri Utama International School. Di Wangsa Maju dalam subjek sejarah tingkatan 5. Jadi tapi sekolah tu dia menggunakan sistem semester. Yes, dan sekolah semester tu dia orang ni tengah cuti. Minggu depan baru mula balik sekolah tu. Dia tak ikut silibus ataupun ikut semester bagi kerajaan tak. Dia orang ikut semester dia orang sendiri. So cikgu ajar sekolah tu iaitu Sekolah Sri Utama International School. Best ke? Sekolah tu secara umumnya sekolah tu menarik sebab lengkap dengan bola sepak, padang bola sepak, lengkap dengan ada bola keranjang, bola jaring dan ada kolam renang ada kolam renang. Kemudian ada
Ada kolam renang dan juga ada gym, gimnasium, sekolah tu ya. Hakim Helmi. Tak tahulah pula cikgu sebab cikgu ajar form 5 je. Okey, cikgu ajar form 5 saja. Okey, ada soalan lain nak ditanyakan? Okey. Okey. So okey. Okey. So tak ada apa-apa soalan. Bagus Humaira. Okey, baik. Bulan ni seperti biasa, cikgu akan berikan homework. Okey, homework akan cikgu berikan link dia esok. Dan seperti biasa, hujung minggu ni kita akan adakan kita akan adakan kelas untuk buat latihan bagaimana teknik menjawab. Okey, dan selepas 2 minggu cikgu akan minggu depan cikgu akan sediakan set soalan pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Okey, ini bertujuan supaya kamu akan memperoleh teknik bagaimana untuk menjawab soalan lah. Apa yang tak boleh lagi? Humaira, kamu ni semuanya tak boleh. Apa start hari ni boleh pakai baju sukan? Apa kebendanya? Apa kebendanya? Okey, baik. Baik, kita akan lihat satu video berkaitan dengan pendidikan. Oh ya ke? Okey. Humaira dengan Mikael satu sekolah ke? Oh lain. Oh ingatkan satu sekolah. Oh tak okey. Baik, itu setakat ni itu saja kita nak bincang ini dan juga nanti esok cikgu akan berikan link untuk kamu jawab Please, okey, tolong jawab soalan-soalan tu, buat latihan. Okey, nanti mak kamu tanya, cikgu kenapa markas anak saya sikit? Lepas tu cikgu terpaksa cakap lah kan, sebenarnya anak pun tak buat latihan ni apa semua. So nanti kadang korang juga yang kena marah. Cikgu kalau boleh tak nak lah orang kata apa, benda-benda kamu ni menjadi isu so buat je. Kalau katakan apa rasa macam malas-malas pun buat je lah. Yang penting buat. Jangan tak buat langsung. Lepas tu tulis nama lah. Ini tak tulis nama kan. Tak siapa-siapa dah. Okay, so kita tengok pendidikan pada zaman dahulu Jom kita tengok sekejap satu video pendidikan zaman dahulu. Jom. Ya cikgu. Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada cikgu? Ada. Ini. Benar kan ada orang masuk cikgu? Baik. Anak-anak, yuk masuk. Baik belajar ya, anak. Kami duduk di mana, cikgu? Pak Bu duduk di belakang. Ya. Yang murid-murid yang baru duduk di depan. Baik, cikgu. Itu belakang juga, cikgu. Ya. Sekarang murid-murid ikut apa yang cikgu baca ya. Baik. Alif. Alif. Se. Sekarang murid-murid yang baru baca sendiri. Alif. Se. Baru belajar dah pandai. Kami dah kenal dengan huruf itu, cikgu. Saya aja dulu kita sampai 4 huruf ni saja. Sampai huruf se itu saya cikgu kita dah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang murid-murid semua sudah faham huruf-huruf itu. Kita akan pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Silakan, cikgu. Alif. Alif. Ba. Se. Se. Tentang sini lah cikgu kita mati. Ya, Ramli. Huruf apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini?
Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja tengok. Satu. Ada eko. Satu. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Bapak saya. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambangan tak jauh. Dengan sabar ini. Sudah. Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Sama. Oh, Jim mata buta lah cikgu. Mata buta. Mata buta. Yang ini bukan jim buta, Cik Ajis. Yang ini huruf ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya, cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai toncik. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Coba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Itulah. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H. Korang selalu buat tak macam tu gelakkan kawan-kawan kamu macam tu Jangan buat kesian dia. Okay guys. So itu saja pada hari ini. Okay. Terima kasih banyak untuk join kelas. Okay. Kita akan jumpa lagi pada hari hari Ahad ini Hari Ahad ini, dan esok cikgu akan beri link untuk kamu buat latihan, dan selepas itu tolong hantar Okay. So itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Bye. Okay. Esok episod 5. Men, janganlah men. Tak nak berepisod-episod lah. Kan? Okay, Maira. Tak nak berepisod-episod. Penat Kan? Oh, habis dah Men, cuba on kamera men. Selva, how are you Selva? How's the class? Good itulah man, tahu pun lagi. Okay, bye man. So Selva, this is your first class or second class? Is it second class? Umaira, cikgu starting COVID. Oh ya, Selva daripada Kedah kan? Ya, daripada Kedah. So dah start COVID di sana. Apa pucing? Kucing ke pucung? Pucung. Serius ah? Pucung dah start ni ke? Ada COVID ke? Okay. Oh ya. Oh, sorry. Miss Dad, kamu memang daripada dah masuk kelas ni since PKP itu kan? Okay. Cuma macam bulan 8 hari tu tak nampak kamu pun? Kan macam kamu tak ada je. Ada problem ke? Tak ada semua okey. Okey, nanti esok cikgu berikan link untuk homework. So homework pun banyaknya boleh ambil daripada notes daripada notes jawapan-jawapan dia. So simple, notes tu yang cikgu berikan dalam group WhatsApp kamu boleh print out, dan kemudian soalan-soalan tu nanti just key in dalam Google Form, okey, dan boleh refer pada notes, okey. Alright. So kita jumpa lagi hari Ahad nanti, okey. Bye.